warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kita membaca surah Al-Maidah pada malam ini bermula pada ayat yang ke-58. Surah Al-Maidah ayat 58, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ilas salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suht. Labi'sa ma kanu yasna'un. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harb atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw
لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah, kita baru selesai membaca surah Al-Maidah daripada ayat yang ke-58 hinggalah ke-70. Alhamdulillah, lebih kurang 2 muka surat, tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini program kita ditaja oleh Daily Din Hub daripada Singapura. Dan insya-Allah tajuk yang kita Daily Din Hub. Baru betul. Saya salah sebut. Minta maaf. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tajuk yang kita pilih pada malam ini iaitu berkaitan dengan di setiap perjuangan ada pengorbanan. Subhanallah. Tajuk ni sangat luas, tuan-puan, yang kita akan lihat pada malam ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Macam mana suara Datuk? Masih serak-serak lagi tu? Suara masih lagi romantik. Masya-Allah. Baik. Terima kasih Naik Ahmad sudi menemani saya. Kuranglah sikit saya punya soal tekak ni. Baik Datuk, insya-Allah saya cuba yang terbaik pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka saya untuk mempertengahkan persoalan kita pada malam ini berkaitan dengan perjuangan mesti ada pengorbanan. Lagi satu yang kita kena tambah di sini apa dia, tuan-puan yang dirahmati Allah? Di setiap perjuangan mesti ada pengorbanan, dan di setiap pengorbanan mesti ada disiplin, tuan-puan yang dirahmati Allah. Pasti jika ada disiplin, kita jaga elok-elok setiap perjuangan ini dengan penuh disiplin dan tanggungjawab, pasti perjuangan ini tidak akan sia-sia lagi, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang menjadi persoalan untuk permulaan sebagai mukadimah ini yang berbahagia Datuk, kita nak tahu bagaimana yang dikatakan pengorbanan yang sebenar yang perlu dilakukan oleh seseorang
Sama ada ia adalah seorang pelajar ataupun dia adalah sama ada dia adalah seorang ibu, dia seorang bapa. Makna kata yang berkaitan dengan masyarakat kita lah. Apa yang kita nak ketengahkan kepada masyarakat kita pada hari ini mengenai pengorbanan yang perlu kita lakukan. Lagi-lagi kita berada di zaman kita kata wabak ni yang berbahagia Datuk. Mungkin Datuk boleh mulakan mukadimah pada malam ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Naik Ahmad selaku moderator. Terima kasih kepada penaja rancangan kita pada malam ini dibawakan oleh Daily Din Hub. Dan tuan-tuan boleh layari www.dailydinhub.com dari Singapura yang membawakan rancangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada pihak Daily Din Hub Singapura kerana menyokong Pusat Pendidikan Al-Barakah di dalam medan dakwah, medan kuliah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua asbab daripada tajaan ataupun pembawaan daripada Daily Din Hub ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini Da'i Ahmad memilih tajuk kepada kita berkenaan pengorbanan dan perjuangan. Kita ambil satu kata-kata, semua perkara yang hebat yang boleh dimiliki sebenarnya memerlukan pengorbanan yang besar untuk diberikan. Kalau kita nak bercakap soal yang hebat, maka pengorbanan yang besar adalah diperlukan. Kita kalau nak dapat benda yang kecil-kecil, tak korban pun dapat. Sebab tu di dalam agama kita, tuan-tuan, disuruh kita ini berkorban. Wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalihim wa anfusihim, ayat yang hampir. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta benda kamu dan nyawa kamu. Berjihadlah kamu, berjihadlah mereka itu pada jalan Allah dengan harta-harta mereka dan diri mereka. Perkara yang paling hebat yang kita semua ingin miliki ialah syurga. Dan nak dapat syurga ini memerlukan perjuangan. Duk saja-saja ni nak dapat syurga macam mana? Buat benda yang haram pula nak dapat syurga macam mana? Maka dia memerlukan perjuangan. Dan setiap perjuangan tadi memerlukan pengorbanan. Kalau kita tak sanggup berjuang, kita tak dapat. Dan dalam berjuang tadi kita kena banyak berkorban. Syurga adalah perkara yang hebat. Maka nak dapat benda yang hebat ini, pengorbanan besar perlu dilakukan. Jangan bercakap perkara yang hebat kalau kita tak sanggup berkorban, benda yang hebat juga. Ni kita baru saja lepas korban baru. Raya korban Ustaz Ahmad. Berapa ramai yang sanggup berkorban? Allah kata fasalli li rabbika wanhar. Nak syurga, korban. Ada yang boleh korban, ada yang mampu korban. Ada yang mampu tapi tak mau korban. Walaupun satu bahagian lembu. Tak mahu dia korban. Tiba-tiba dia bercakap tentang soal syurga. Macam mana nak dapat tu? Nak membayar 300 satu bahagian, 290, 390 satu bahagian pun terasa berat. Susah nak dibuat. Macam mana kita nak dapat hasil yang bagus? Tuan-tuan yang saya hormati. Maka perkara-perkara yang hebat yang kita ingin miliki
sebenarnya memerlukan pengorbanan yang besar. Kita nak dapat anak yang hebat, yang soleh, soleha, yang baik budi pekerti, akhlak yang baik. Mak bapak kena berkorban. Berkorban masa dan tenaga memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak. Kurang pendidikan, kurang asuhan, kurang pengajaran, makin berkuranglah nilai anak tu. Kita nak melahirkan anak yang berkualiti. Bukan setakat untuk kita, yang paling penting untuk Allah. Yang berkualiti, ahsanu. Ahsanu. Yang paling bagus. Maka kita ni kena korban dulu. Banyak orang yang tak nak korban duit untuk pendidikan anak. Ada yang tak nak berkorban masa, bersengkam mata untuk mendidik anak. Ada yang tak nak berkorban untuk mengejutkan anak-anaknya sembahyang. Ada yang tak sanggup berkorban untuk membekalkan makanan yang baik untuk anak-anak. Macam mana anak dia nak menjadi orang yang hebat, orang yang ahsan tadi ni, yang terbaik. Begitu juga kami sebagai penceramah asatizah, bukan ulama pun, ustaz biasa ya. Ustaz biasa, pendakwah, Da'i Ahmad, Da'i Kazim, pendakwah. Kalau kami tak sanggup nak berkorban, macam mana nak mendapatkan hasil yang baik? Da'i Ahmad tak sanggup nak berkorban masa nak mentelaah kitab. Saya malam tidur, saya tidur malam. Bila nak tambah ilmu? Hanya merasa cukup ilmu yang berada di bangku sekolah dulu. Tak jadi. Kena korban, sambung belajar lagi, tak ada kitab lagi. Maka pada masa itu bila dia sanggup berkorban, dia akan mendapat sesuatu yang cukup hebat. Sebab itulah tuan-tuan, pembalasan daripada pengorbanan ialah hasil yang terbaik dan balasan yang terbaik. Tuan-tuan yang saya hormati, begitulah tuan-tuan bandingkan. Apa setiap benda yang kita nak buat yang terbaik, dia memerlukan pengorbanan yang terbaik. Kalau kita sanggup berkorban yang kecil-kecil untuk perkara yang kecil-kecil, maka hasilnya pun kecil-kecil lah tuan-tuan. Jadi marilah kita berani untuk berkorban perkara yang besar. Mudah-mudahan kita mendapat hasil yang baik, yang hebat nanti insya-Allah. Baik, alhamdulillah tuan-puan yang dirahmati Allah. Mukaddimah yang sangat cantik yang perlu kita pegang sampai bila-bila tuan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara perkara yang besar, maka pengorbanannya juga besar tuan-puan yang dirahmati Allah. Jadi apa yang perlu kita lakukan tuan-puan yang dirahmati Allah, kita kena usaha cari jalan bagaimana kita nak mendapatkan perkara yang besar itu dengan pengorbanan yang besar. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita sebagai seorang manusia diberi ruang, akal, diberi tenaga dan sebagainya. Alangkah baiknya kita semakin hari membesarkan pengorbanan kita tuan-puan yang dirahmati Allah. Supaya kita lihat kebaikan-kebaikan yang besar yang lahir dalam hidup kita, bahkan lahir di kalangan masyarakat kita. Begitu juga yang kita nak lihat adalah agama kita. Agama kita berada dalam keadaan yang penuh dengan keizzahan tuan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat tuan-puan yang dirahmati Allah, tanpa pengorbanan Nabi SAW dengan laparnya, dengan perjuangan, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Kerana pengorbanan orang-orang terdahulu inilah. Kalau kita lihat Sayyidatina Khadijah yang memiliki 2/3 kekayaan Mekah, mengorbankan hartanya semua untuk perjuangan Nabi SAW. Kita lihat Sayyidina Bilal bin Rabah mengorbankan nyawanya ketika mempertahankan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid di dalam dirinya. Itu pun juga pengorbanan tuan-puan. Kerana pengorbanan yang besar inilah hari ini kita lihat bertahannya agama ini di atas muka bumi ini sampailah hari kiamat insya-Allah tuan-puan yang dirahmati Allah. Ini yang perlu kita belajar daripada orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang sekarang juga
tidak kurang lebihnya kalau kita lihat pengorbanan-pengorbanan yang ada tuan-puan dirahmati Allah. Baik, daripada situ tuan-puan kita dapat key yang perlu kita pegang pada malam ini. Untuk berbicara perkara yang besar, maka kita perlu bersiap sedia untuk mengorbankan diri kita dengan cara yang lebih luar biasa daripada kebiasaan tuan-puan dirahmati Allah. Baik, kemudian kita lihat jika tuan-puan yang dirahmati Allah ada persoalan-persoalan yang ingin diajukan kepada yang berbahagia Datuk pada malam ini, insya-Allah kita alu-alukan mengenai tajuk yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Ustaz, adakah dikurniakan dan membesarkan anak OKU daripada segi pembelajaran di samping itu anak yang degil, adakah itu juga pengorbanan? Ada yang bertanya begitu, Datuk. Bagaimana jawapannya, Datuk? Dipersilakan. Baik, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wajahadu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian kepada kamu. Dua perkara yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita ialah pertama, harta. Harta tu ujian daripada Allah. Nak tengok sombong tak sombong bagi harta. Belagak ke tidak? Nak tengok nak jadi kufur ke tidak, tarik balik harta. Nak jadi tamak tak tamak, cuba tengok harta. Kedekut tak kedekut, perangai manusia, tengok kepada harta. Sebab itu Allah Ta'ala bagi pada kita harta ni. Dan ayat berkenaan berkorban harta disebut berkali-kali dalam Quran. Bi'amwalikum bu'amwalikum bi'amwalikum. Berjihadlah kamu dengan harta benda kamu. Buanglah ego kamu, buanglah kedekut kamu, buanglah sombong kamu. Berkenaan dengan harta. Semalam ni, Mat, saya tengok satu program Man Raja Lawak. Man Raja Lawak ni dulu saya kenal dia, di badan dia banyak isi. Yang saya kenal dia 2-3 kali program dengan dia. Sekarang badan Man Raja Lawak sadar. PKP ni dia angkat besi ke mak. Dia main besi. Badan dia jadi tegap sekarang ni. Macam Remy Ishak pula tengok. Saya tengok dia punya rancangan dia semalam. Dia kata duit bagi dia ni, kalau ada pun dia nak tolong orang. Dia kata dia tak nak bagi 5,000, dia nak bagi 50,000 ke orang. Pasal apa dia kata? Sagi duit dia nak tinggal. Tapi mengenangkan anak-anak dia, simpan untuk anak dia, dia simpan untuk isteri dia. Banyak perkara yang baik yang Man Raja Lawak sebut tentang harta pada dia. Jadi kalau kita nak kesenangan, maka pengorbanan harta tu kena ada. Kita bayar zakat, kita bersedekah, kita berhibah, kita memberi sumbangan. Maka dengan harta-harta ini, tuan-tuan, kita akan dapat ganjaran yang hebat. Tapi nak dapat harta memerlukan perjuangan. Dan nak mengeluarkan harta pada jalan Allah pun memerlukan pengorbanan. Kadang-kadang kita nak korban, tapawai pun susah. Tapawai tu, minta balik. Kita hantar agar-agar pada rumah jiran sebelah. Bagi bubur dalam bekas plastik. Bekas lah, bukan jenis tapawai pun, bekas. 2 hari lepas tu minta balik. Ada tak bekas itu? Kita boleh sedekah agak-agak tapi tak boleh sedekah bekas agak-agak. Oh, minta balik. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang bagi pada tuan-tuan bekas tapawai ke, millwear, segala wear lah, underwear ke, simpan, besok bagi balik. Sebab ada orang yang cukup benda tu. Dan yang kedua, kalau kita nak bagi pada orang, beli siap-siap daripada kedai bekas. Orang panggil apa? Bekas plastik tu panggil apa?
Kompartmen ke apa benda ke, beli hak microwave punya tu, hak plastik tu, baru sen 50 sen. Senang. Bagi terus. Tapi ada orang lain yang bagi mangkuk tingkap. Dia bagi ni ambil dengan mangkuk tingkap, ambil sekali. Sebab apa? Sebab harta tu bagi dia tak ada makna. Tak ada makna bagi dia. Dia korban. Begitu juga ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah ujian anak-anak. Ujian anak. Ujian anak ni bukan setakat anak tu cacat, OKU, hyperaktif dan sebagainya. Anak cerdik pun ujian. Anak lembam pun ujian. Tuan-tuan, cuma Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala ni menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Tapi kita rasa pelik, ada budak-budak yang lahir-lahir sihat. Tapi selepas beberapa bulan, budak tu jadi hyper. Jadi autism dan sebagainya. Sedangkan Allah kata budak-budak ni, manusia ni dijadikan sebaik-baik bentuk kejadian. Dah ada imun yang bagus dalam badan, antibody yang cukup kuat dalam badan, sesuai dengan susu ibu dia. Mungkin ada benda-benda yang manusia usik dia. Maka jadilah budak tu satu masalah pula selepas beberapa ketika. Jadi ini kena buat kajian lah tuan-tuan. Buat kajian betul-betul ni. Betul tak betul apa yang kita buat selama berpuluh-puluh tahun ini. Tuan-tuan yang saya hormati. Maka di dalam pendidikan anak-anak, semuanya itu adalah memerlukan pengorbanan. Bermula saat mengandung, sehinggalah dilahirkan, dibesarkan, dinikahkan. Maka perjuangan dan pengorbananlah yang dilakukan oleh mak bapak. Maka setiap itulah dapat pahala. Disusukan dapat pahala, dimandikan dapat pahala, ditidurkan dapat pahala, dididik dapat pahala, diberi nama yang baik pun tuan-tuan dapat pahala. Diberikan nama yang baik pun, doa pun dapat pahala. Semuanya dengan syarat kita didik dengan cara yang betul, ikhlas dan cara yang mendapat keberkatan rezeki yang halal. Tetapi dalam ujian-ujian itu, ada juga yang mendapat ujian anak-anak yang jatuh kategori OKU. Mungkin dilahirkan dalam keadaan tak cukup sifat. Maka berpanjanganlah mak bapak tadi terpaksa berkorban. Ada yang terpaksa berhenti kerja. Ada yang terpaksa menjual tanah untuk nak buat pembedahan. Semalam saya bertemu dengan satu anak kecil 38 hari. Jantung dia tersumbat. Doktor masukkan angio, buat stent. Doktor buat stent, angiogram pada budak umur seminggu, 2 minggu dilahirkan. 30 hari duduk dalam IJN. Bayangkan tuan-tuan. Orang tua kalau buat angio pun kena rehat. Budak kecil macam mana tuan-tuan? Mak dia macam mana? Bapak dia macam mana? Namun begitu, Allah ni maha baik. Setiap benda itu pasti akan ada ganjarannya. Dan mudah-mudahan anak-anak yang sebegini menghapuskan dosa mak bapak dia. Anak-anak yang sebegini menaikkan darjat mak bapak dia. Dan memberi pahala yang berpanjangan pada mak bapak dia. Tuan-tuan yang saya hormati, pengorbanan mak bapak sebegini bukanlah sia-sia. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi balasan atas pengorbanan mak bapak itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada persoalan tadi dapatlah kita ketahui bahawasanya ya itu merupakan pengorbanan luar biasa sebenarnya, tuan-puan dirahmati Allah. Moga-moga di setiap pengorbanan tersebut Allah catatkan sebagai pahala di akhirat kelak
dan Allah anugerahkan syurga di atas pengorbanan tersebut. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, di antara perkara yang kita tidak boleh nafikan adalah pengorbanan orang yang berada di sekeliling kita. Dan akhirnya hari ini kita berada di posisi yang sekarang. Itu kita tak boleh nafikan. Contohnya saya berada di sebelah yang berbahagia Datuk. Ini di atas pengorbanan dan keterbukaan yang diberikan oleh yang berbahagia Datuk. Jadi alhamdulillah saya berada bersama dengan Datuk hari ini. Kalaulah dari dulu Datuk tak terima saya kerja kat sini, macam mana tuan-puan? Saya pun tak akan jumpa lagi Datuk di sini tuan-puan dirahmati Allah. Begitu juga pengorbanan guru-guru saya dahulu yang mengajar dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni saya adalah ilmu sedikit-sedikit. Kalau guru saya dulu tak sabar nak ngajar saya Quran pun, agaknya saya pun tak khatam Quran tuan-puan dirahmati Allah. Begitu juga ibu saya. Mana kata kita nak bagi tahu di sini, kita tak boleh nafikan orang yang berada di sekeliling kita yang berkorban dan akhirnya hari ini kita berada di posisi kita. Termasuklah orang yang kaya tuan-puan dirahmati Allah. Kadang-kadang orang yang kaya itu bukanlah semata-mata kerana usaha dia, tetapi kita boleh lihat kadang-kadang itu kerana orang yang ada di sekeliling dia yang menyaport dia sehinggalah dia berada di satu posisi yang kaya. Sebab itu bukanlah alasan kaya itu menjadikan dia sombong. Begitu juga dengan orang yang miskin tuan-puan dirahmati Allah. Kita juga tidak boleh katakan dia adalah orang yang pemalas dan tak mau berkorban ataupun berjuang. Mungkin di situ Allah nak takdirkan dia duduk di posisi seperti itu supaya kita ini ada rasa belas kasihan untuk membantu mereka tuan-puan dirahmati Allah. Baik. Jadi yang berbahagia Datuk, yang menjadi persoalan juga pada hari ini adalah hari ini kalau kita lihat seorang polis bila dia berkorban, maka kita akan lihat keamanan yang ada pada negara kita. Kerana pengorbanan tentera laut, udara, darat dan sebagainya, hari ini kita lihat terjaganya keamanan kita. Begitu juga bila adanya pengorbanan seorang doktor, maka kita akan lihat alhamdulillah kesihatan di negara kita pun kita harapkan semakin baik, semakin pulih dan sebagainya. Begitu juga pengorbanan seorang pemimpin, kita akan lihat kemakmuran yang terjaga. Di antara benda yang kita tak boleh nafikan juga adalah pengorbanan seorang ulama. Ini di antara yang perlu kita ambil perhatian tuan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat hari ini frontliner di kalangan tentera, polis, tapi kadang-kadang kita lupa melihat orang-orang agama ni juga di antara orang yang berkorban nak memastikan supaya hilangnya kejahilan di kalangan masyarakat. Apa pandangan Datuk pada perkara tersebut? Silakan Datuk. Baik, terima kasih Da'i Ahmad. Nanti kita minta Da'i Ahmad bacakan komen-komen tu, layan-layan lah komen-komen tu. Boleh Saya Datuk. nak baca tekak sikit. Jadi Da'i Ahmad dia baca je. Dia tulis je kan, dia tak baca komen-komen dari Maria Ismail, Salma Ali Jinnah, Syanizam, Siti Arija, Kuliani Yani, Fadli Maksyah. Ini semua Azman Subuh, semua ni Esah Miskam. Okey, minta nanti Ustaz Ahmad akan bacakan. Biasalah tuan-tuan, dalam kehidupan manusia biasa ni, ada benda yang tak nampak. Dia hanya nampak benda di atas. Benda di dalam, di bawah, orang tak nampak. Cuba kita masuk di dalam sebuah bangunan, rumah, dewan. Kita nampak, yang nampak Ahmad, benda hak luaran. Dinding, nama dia wallpaper. Dinding, nama dia cat. Di dinding ada frame, gambar, ada jam, ada ukiran. Maka orang akan nampak benda itu je orang tengok. Kemudian dia akan tengok di atas. Dia akan nampak ceiling. Dia akan nampak plaster ceiling. Ukiran ceiling. Lampu chandelier. Lampu suraya. Kemudian dia akan nampak seti. Sofa yang cantik. Almari perhiasan yang cantik. Ini manusia nampak. Dan bila dia pandang ke lantai, dia akan nampak tiles, marble. Tapi dia tak nampak di sebalik dinding itu ada bata yang berkorban. Ada simen yang mencantumkan bata-bata. Bata tu pula dibakar dengan api daripada tanah.
dibakar, panas. Nampak tuan-tuan? Dijemur, baru jadi bata. Dan bila dibinakan bangunan, orang tak nampak bata, orang tutup. Kononnya hodoh. Kononnya menggerutu. Orang tutup dengan lapisan atas. Yang cantik wallpapernya. Yang cantik, orang panggil apa tu, yang ada kayu ukir-ukir tu, apa panggil? Lupa saya. Nama apa amat yang orang lukis kat dinding-dinding tu. Kita tengok komen, orang panggil apa? Syazwan Rusli, orang panggil apa? Orang tengok yang tu. Dia tak nampak dah bata. Sofa, dia tengok tiles. Bawah tapak kaki dia. Dia tengok tiles. Dia tak nampak lah di bawah tiles tu. Ada besi. Besi tu hodoh. Besi yang konkret. Wainscoting. Orang hari ni duk tengok wainscoting tu lah. Dia tak nampak bata. Wainscoting memang petempek . Yang tu orang duk kata lawa. Tapi dia tak nampak pengorbanan hak di bawah. Basic di bawah. Piling di bawah. Berkorban, dihentak, dibenam. Barulah boleh tertegak sebuah bangunan. Begitulah. Orang tak nampak pengorbanan daripada Cikgu Tadika. Dia yang mula mengenalkan ABC pada budak-budak. Dia yang mengenalkan doa, semayang, Cikgu Tadika, Tabika, pasti. Sambil duk basuh berak budak. Suap makan budak. Pengorbanan mereka. Tapi orang tak nampak gaji murah Cikgu Tadika. Gaji murah. Maklumlah tak masuk universiti. Habis kot ada diploma. Orang tak nampak. Hak balik pada Mesir. Hak balik pada Jordan. Jadi doktor, pandai cakap Arab. Yang mengajar dia, waktu dia kecil, ustaz di kampung. Mengajar Iqra'. Yang mengajar semayang tu guru kafar. Gaji oversen. Guru sekolah agama rakyat. Tapi berapa banyak budak-budak ni, puak-puak ni bila balik pada luar negeri, dia tak bagi kita panggil dekat orang tu ustaz dengan alasan bahawa mereka tak pandai cakap Arab. Kamu sekarang pandai cakap Arab. Sebelum kamu pergi pandai cakap Arab, yang mengajar kamu semayang tu ustaz kampung tu. Ustaz kafar yang tak pandai cakap Arab. Pandai anak hantar. Yang tu je pandai. Tu hantar, antum. Hak tu ada pandai. Tapi dia masih lagi mengajar. Dia memperkenalkan sembahyang pada kita. Dia memperkenalkan baca Al-Quran pada kita. Sampailah kita masuk sekolah asrama penuh. Dan kita boleh masuk sekolah, akhirnya pergi ke luar negara. Jadi pandai. Tuan-tuan yang saya hormati. Tapi pengorbanan guru-guru macam ni orang tak nampak. Kerana tak ada PhD. Dia bukan pakar. Dia tak ada jabatan. Dia tak ada jawatan. Dia tak ada pangkat. Kata-katanya tak boleh didengar. Serupalah jadi penceramah bebas. Berkali-kali saya cakap, penceramah bebas ni tak ada nilai. Di kalangan manusia tak ada. Kamu jawatan apa? Yang tu dia soal tu. Kamu pangkat apa? Kamu apa setakat ni apa? B berapa? D berapa?
C berapa? Semua ada. Kita kata C4. Terkejut dah. Padahal penceramah-penceramah bebas ni yang bergerak masa COVID, sebelum COVID dulu, siang malam menggerakkan ilmu di seluruh Malaysia ni. Mereka bukan makan gaji. Mereka bergerak setiap masjid, surau. Setengah orang dia pergi pejabat, dia balik tidur. Pagi pergi pejabat, balik tidur. Tapi orang yang menggerakkan dakwah, dia tak tidur. Dia masih berjalan. Pukul 3 pagi masih lagi belum tidur. Dia berkorban. Kalau tak ada pendakwah-pendakwah ni, apa akan jadi? Berpuluh tahun pendakwah ni berkorban. Sampai tua. Tak ada istilah pencen. Tak ada istilah rehat. Orang bagi duit, ambil. Orang tak bagi duit, tak apa. Diam. Tapi mereka inilah yang dihentam, dikutuk dan tidak dihormati. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan, penceramah macam saya ni, kalau orang lain saya tak tahulah, bagi saya lah tak ada nilai di kalangan mata mereka. Walaupun saya dah ceramah 30 tahun sekalipun, walaupun saya ada gelaran datuk sekalipun, tak ada nilai bagi mereka. Tetapi adakah benda itu menyedihkan kita? Tak. Saya tak ada nak sedih. Sebab aku buat kerja dakwah ni, aku buat kerja untuk Allah, bukan untuk hampa. Bukan untuk mereka. Bukan mereka bayar kat saya makan, minum, hidayah, sihat pada saya. Aku buat apa saya peduli dengan dia. Yang penting, kita buat kerja untuk masyarakat. Untuk orang ramai yang perlukan ilmu yang sedikit ni. Kalau nak kira pada puak-puak tu tuan-tuan, kuasa besar kot boleh hantar surat kat kita. Tuan-tuan, kita buat kerja untuk masyarakat. Untuk pencinta-pencinta ilmu. Dan kita buat kerja tu hanya semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Kita sayang agama Allah. Kita tak nak masyarakat kita berada dalam keadaan haru biru, kejahilan. Maka ulama-ulama, guru pendakwah-pendakwah bebas, beribu-ribu orang ni tuan-tuan yang bergerak siang dan malam, berpuluh-puluh tahun tanpa mengira apa-apa jalan. Ini nama dia pengorbanan. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, memang kita rasa sedih orang kutuk kita, orang hentam kita, orang tak pertahankan kita, orang hentam kita balik. Sebab kita tak ada jawatan di jabatan. Kita bukan orang jabatan. Kita bukan ada pangkat besar pun. Tetapi hati kita jadi seronok. Hati kita jadi tenang. Tenang kerana apa? Kerana ramai sahabat kita yang duk mengaji dengan kita, yang mendengar kuliah kita, yang beramal, walaupun sikit, yang dapat manfaat, kita rasa seronok. Mereka ni sebenarnya, hak bawah-bawahan ni, yang macam hak duk komen, yang tengah duk live kita ni, inilah dia. Inilah sahabat sejati kita. Dan yang kedua, kita cuma harap Allah Ta'ala yang membalas pembalasan pengorbanan kita. Kalau kita buat kerana manusia, manusia tak boleh buat apa. Dia tak boleh nak balas. Kita minta balasan Tuhan. Sebab tu kalau orang nak hentam kita, orang nak sekat kita, orang nak blok kita, tak apa, kita serah pada Allah. Tahulah Allah uruskan pada setiap pengorbanan kita. Janji kamu buat kerja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Janji kamu buat kerja dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk tu'minuna billah, kamu kena buat. Selama itulah Allah pelihara kita. Dan pengorbanan kita tu pasti ada balasan yang baik di sisi Allah, insya-Allah. InsyaAllah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat kita mendengar kupasan pada round yang kedua sebentar tadi. Jadi insya-Allah moga-moga kita bertambah semangat di dalam perjuangan ini untuk mengorbankan diri kita walaupun kita berada dalam keadaan apa jua, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa, hari ini semua orang sedang berkorban, semua orang sedang berjuang. Sama ada pengorbanan kita itu ataupun perjuangan kita itu kita sampaikan ia ke penamat ataupun tidak, ataupun kita terhenti di pertengahan jalan. Itu yang menjadi persoalannya, tuan-puan yang dirahmati Allah. Tapi kita mohonlah pada Allah supaya Allah berikan kekuatan untuk kita terus istiqamah dalam perjuangan ini, di dalam pengorbanan ini, tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, kita baca sedikit komen-komen daripada sahabat kita. Syazwan Rosli, betul tu Ustaz, Tok Guru kampung lah yang ajar mengaji alif bata kecil-kecil dulu, ingat sampai sekarang. Syah Awang, dia jealous tu Ustaz. Jealous, Masya Allah. Pia Puzia, betul tu Ustaz. Cikgu Tadika lah yang ajar menulis, membaca, mengira dulu-dulu. Baik. Lagi Esah Miskin, tajuk pada malam ini. Okey, baik. Mak dan arwah ayah saya guru kafa, salah seorang anak murid mak Dr. Anwar Hasin, pernah jadi Johan Tilawah Negara. Itu pun satu bukti pengorbanan. Guru kafa, hari ini lahir anak-anak yang memiliki pendidikan yang lebih baik daripada guru-guru mereka. Masya Allah, ini satu perjuangan ni sebenarnya, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, lagi. Hanya Allah yang membalas jasa-jasa penceramah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan risau Ustaz, kami ada di belakang Ustaz, Masya Allah. Kat belakang ramai Ustaz. Baik, tu mata mereka, mata kami Ustaz the best. Layan kami, layan request lagu kami. Malam ni tak ada lagu Datuk. Okey, baik, nanti Datuk kongsikan belanja satu lagu sebelum kita tutup majlis kita ni, tuan-puan. Sekejap lagi. Okey, baik. Tinggi nilainya di mata Allah dan di mata kami, Duke. Sedih bila dengar Datuk cakap macam tu. Keluar air matanya. Dia menangis Datuk. Allahu Akbar. Baik. Baik, lagi. Jonita Sulaiman, kerana adanya ustaz macam Duke lah, maka kami makin celik dalam ilmu agama. Ya. Saya pun setuju Datuk. Saya dengar ceramah Datuk dari umur saya tingkatan 2. Saya dapat buka YouTube, buka ceramah. Mana kata saya di antara yang follow Datuk daripada awal-awal ceramah guna CD dulu. Kat rumah saya banyak CD, boleh buat jualan dah. Subhanallah. Baik, tuan-puan dirahmati Allah, lagi. Buatlah kerana Allah apa yang kita lakukan. Amin, insya-Allah. Hebat Ustaz. Kami yang jahil ni sentiasa mencari panduan dan bimbingan menuju ke jalan Allah. Okey, baik tuan-puan. Itu sebahagian daripada komen-komen. Terlalu banyak komen kita pada malam ini. Mungkin yang terakhir Datuk, ada pesanan kepada penonton, kepada kami sebagai anak murid, kepada penonton kita ni sebagai anak murid. Mungkin Datuk ada pesanan-pesanan yang terakhir di malam ini, dan mungkin Datuk boleh kongsikan satu buah lagu. Ada permintaan ni nak dengar lagu Datuk menyanyi sikit, walaupun suara-suara serak basah macam Datuk kata tadi, suara-suara romantik ni rugi kalau tak dengar. Jadi dipersilakan yang bagi Datuk. Terima kasih Da'i Ahmad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita kadang-kadang terpaksa mengorbankan sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita cintai, untuk kita dapatkan perkara yang lebih bermanfaat, yang lebih besar. Inilah yang kita kena terima hakikat, tuan-tuan. Seperti kita sakit, ada orang yang terpaksa mengorbankan kakinya untuk menyelamatkan nyawanya. Hilang kaki, kena bom, hancur kaki dia ketika latihan tentera. Terpaksa dipotong untuk menyelamatkan nyawa dia. Tak apa.
Ada orang yang mengorbankan darahnya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ada orang yang mengorbankan buah pinggang dia untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ini pengorbanan yang kadang-kadang kita akan jumpa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita kena meredai sesuatu yang terpaksa dihilangkan daripada diri kita. Kalau kita tak sanggup berkorban ni tuan-tuan, dia takkan naik kejayaan, takkan subur kejayaan. Misalnya sebatang pokok Da'i Ahmad. Ada dahan yang terpaksa ditebang untuk membolehkan dia rimbun, untuk membolehkan dia berbuah. Kita kadang-kadang tak sanggup nak tebang. Akhirnya pokok tadi naik tinggi. Dia kurus. Tapi setengah orang dia tebang supaya pokok tadi rimbun. Terpaksa buat macam itu. Begitu juga kadang-kadang di dalam satu jabatan. Ada orang terpaksa dikorbankan untuk menyelamatkan puluhan ahli-ahli jabatan yang lain. Di sinilah tuan-tuan letaknya pengorbanan. Maka kalau kita sanggup berkorban, sudah pasti sesuatu yang besar akan sampai kepada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana nak menjadikan kita ini sanggup berkorban? Kita ingat bahawa yang di dunia ini adalah sementara. Yang nak akhirat. Maka kita akan sanggup berkorban apa saja yang ada atas dunia ni. Sebab benda ni akan kita tinggalkan. Tak ke mana pun. Yang kita nak pergi ialah akhirat. Kalau gitu kita takkan simpan benda-benda itu. Kita takkan sayang perkara-perkara itu. Pasal apa? Pasal kita kenangkan akhirat. Saya tak kata saya baik, tapi saya nak bagi contoh. Saya pakai kopiah baru. Ni nama dia kopiah Bukit Mentajam. Saya tak sebut harga dia RM1. Baru pakai. Satu hari. Saya pergi ceramah, sampai-sampai tempat ceramah. Ada orang kata cantiknya kopiah Ustaz. Kalaulah saya dapat. Saya buka. Saya bagi kedai cuba Abang Haji try. Muat. Dia pakai muat-muat je. Saya kata tak apa. Ambil kat Tuan Haji. Ustaz nak pakai apa? Buat main kepiah Tuan Haji. Saya pakai kepiah RM1 dia. Saya ceramah di Kulim tak silap saya. Saya buka tingkap. Ramai orang duk tunggu tepi jalan nak babai kat saya. Ada satu anak muda, dia berlari, dia ambil kepiah saya. Sambil kepala saya duk keluar tu, dia cabut kepiah. Dia lempar dia punya. Kepiah baru. Susah nak dapat. Tak apa. Lala saya balik, pakai balik kepiah buruk, hak lama. Tuan-tuan nampak ni, benang mu hilang depan ni. Nampak? Benang dah terkeluar. Tak apa, Allah bukan nak tengok kepiah kita. Allah nak tengok hati kita dan amalan kita. Maka tak payah kita sampai nak lastik burung yang makan betik kita. Biarlah rezeki burung. Tak payah kita nak lastik begini, mampus burung tu. Rezeki dia. Tuan-tuan. Bila kita berkorban untuk orang, maka pembalasan yang baik pasti akan sampai. Saya cakap satu benda pada tuan-tuan. Bagaimana nak memudahkan kita berkorban dalam perjuangan? Ingat dalam hati. Simpan dalam hati.
yang di dunia ni sementara. Yang aku target ialah akhirat. Maka kita akan berlumba-lumba berkorban untuk Allah. Sebab kita mencari akhirat dan kita tak cari glamour dalam dunia. Tuan-tuan yang saya hormati, saya selalu nyanyikan lagu ni pada tuan-tuan. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah. Jadikan panduan agar esok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Di sana tiada taulan yang membela, amal ibadah itulah pembela kita. Ayo bersegeralah berbuat kebajikan, jangan dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Pangkat dan harta tidak akan kekal, bahkan apa yang ada akan ditinggal. Hidup di dunia hanya sementara, buatlah persiapan untuk ke sana. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya. Mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Terima kasih Dai Ahmad kepada Daily Din Hub Singapura, ya, yang sentiasa menganjurkan program-program untuk manfaat kita bersama. Teruskan Daily Din Hub untuk meneruskan kerjaya anda, usaha anda, dan kita juga di Singapura boleh memberikan sokongan kepada Daily Din Hub Singapura. InsyaAllah layari laman web yang tertera, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk atas pencerahan dan penutup kita pada malam ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, kita buat satu kesimpulan, apa-apa yang boleh menguntungkan kita di akhirat kelak, lakukanlah sekarang, dan apa-apa yang boleh merugikan kita di akhirat kelak, kita tinggalkan sekarang. Moga-moga pengorbanan yang kita lakukan semuanya diberikan ganjaran dan dianugerahkan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih kepada penaja kita pada malam ini. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.